Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu sekali lagi dalam Solusi Syariah siri yang kelima. Pada malam ini saya bersama dengan pimpinan PJSM juga, iaitu yang pertama Tuan Nurul Iman daripada Timbalan PJSM Perlis. Manakala yang kedua tetamu jemputan kita adalah Tuan Nasaruddin Ahmad, iaitu Timbalan Pengerusi PJSM Bagi Negeri Kedah. Alhamdulillah pada malam ini kita akan cuba mengupas topik lanjutan daripada siri yang 3, iaitu berkaitan dengan talak, dan pada hari ini kita menggunakan istilah cerai koboi. Cerai koboi ini iaitu cerai di luar mahkamah, cerai tanpa kebenaran, cerai ekspres, dan cerai yang dipanggil tidak mendapat kebenaran ataupun tidak mematuhi saluran undang-undang. Jadi kita cuba ulas pada malam ini secara sembang santai bersama dua panel kita pada malam ini. Jadi saya teruskan tanpa membuang masa, mandakan kita hanya ada 30 minit sahaja untuk pada malam ini, insyaAllah. Saya teruskan dengan soalan yang pertama kepada Tuan Nasaruddin, seorang peguam syar'i di negeri Kedah. Okey, boleh cerita sikit definisi koboi apa, cerai koboi, cerai tanpa kebenaran mahkamah ni untuk penonton-penonton kita di luar? Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendengar, okey, alhamdulillah. Keberkatan Ramadan ni sama-sama kita rafakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnianya kita mohon supaya kita dijauhkan daripada wabak yang sedang melanda negara kita ni, insyaAllah. Baik, asasnya kita nak mudah faham istilah cerai koboi. Cerai koboi ini maksud kata satu perceraian ataupun satu lafaz cerai yang berlaku di antara suami dan isteri, yang mana berlakunya lafaz cerai tersebut di luar mahkamah. Maksudnya tidak ada satu permohonan secara rasmi oleh mana-mana pihak, sama ada isteri ataupun suami, kepada mahkamah untuk kebenaran bercerai di mahkamah. Dalam erti kata lain, cerai koboi ini kita kata seolah-olah macam yang senang kita faham, lafaz cerai yang berlaku di rumah, yang berlaku dalam WhatsApp, yang berlaku di dalam perbualan harian di antara suami isteri, yang berlaku di antara di kita kata di media sosial ke ataupun di mana-mana alat perhubungan, yang berlaku di antara suami dan isteri. Dan cerai koboi ni pun kita boleh perceraian tu pun boleh katakan berlaku tanpa lafaz yang orang kata apa, yang lafaz yang jelas. Makna kata lafaz tu boleh berlaku dengan macam-macam cara. Lafaz yang asasnya kita pernah faham, lafaz cerai ni ada dua, lafaz yang sharih dan lafaz yang kinayah. Okey, kebanyakannya berlaku di dalam tempoh tambahan pula dalam tempoh PKP ni, banyak aduan ataupun yang kita menjadi tempat rujukan macam mana prosedur ataupun apa hukumnya berlakunya penceraian di antara suami isteri di dalam tempoh PKP dengan lafaz yang agak orang kata tidak soreh, lafaz yang kinayah. Jadinya lafaz tu berlaku di rumah dan tanpa kebenaran mahkamah. Maknanya tidak ada satu permohonan yang rasmi kepada mahkamah untuk bercerai di mahkamah ataupun berpisah. Yang tu asas kita kata istilah cerai koboi ni. Okey, jadi yang kita faham ni maknanya perceraian ni tanpa keizinan mahkamah, dibuat di luar daripada mahkamah ataupun di rumah, di tempat dan sebagainya, yang tanpa melalui satu permohonan yang difailkan secara betul mengikut amendment Undang-Undang Keluarga Islam negeri masing-masing. Itu yang dimaksudkan oleh Tuan Nasaruddin. Okey, jadi saya teruskan soalan kepada Tuan Nurul Iman. Okey, bilalah satu perceraian, lafaz cerai terjadi di luar mahkamah, pada kebiasaan apa tindakan yang perlu dibuat? Okey, baik. Terima kasih kepada pengurusi PJSM Negeri Perak, Negeri Pulau Pinang, minta maaf ya. Soalan tadi berkenaan dengan tindakan bila berlakunya perceraian di luar mahkamah. Bagi saya lah, orang awam tersebut
bila banyak berlakunya cerai di luar mahkamah, dia perlu mendapatkan satu khidmat kaunseling ataupun nasihat lah. Tak kisah sama ada melalui mahkamah syariah sendiri ataupun mana-mana pihak, iaitu kita panggil perunding syariah ataupun lawyer lah dalam kurungan itu, yang mana untuk dia dapat satu rujukan khusus bila berlakunya cerai mahkamah ni, supaya dia tahu apa prosedur dan tindakan yang perlu diambil sebelum memfailkan satu kes yang berkaitan dengan cerai di luar mahkamah tersebut. Jadi Tuan Iman masih ada di talian kan? Okey, jadi bagi maknanya dari segi maksud yang dikatakan oleh Tuan Iman tu, maknanya apabila berlakunya sesuatu perceraian, orang yang sepatutnya ada dia dirujuk terus ke mahkamah ataupun berjumpa dengan peguam syar'i yang bertauliah, yang mana boleh dirujuk juga kepada Jabatan Bantuan Guaman ataupun peguam-peguam di Jabatan Bantuan Guaman untuk panduan untuk bagi sesiapa yang telah melafaz cerai di luar mahkamah itu adalah yang sebaiknya. Okey, jadi saya teruskan soalan kepada Tuan Nasruddin. Jadi apabila satu lafaz cerai dah dikeluarkan dan dibuat, lepas tu telah berjumpa, berjumpa dengan orang yang tahu undang-undang dan jadi sebagai pengamal undang-undang, Tuan Nasruddin, mahkamah mana yang berbidang kuasa untuk mendengar pengesahan lafaz cerai ini? Baik, bila kita sebut tentang kita nak refer sesuatu kes berkaitan dengan pengesahan ataupun lafaz cerai, bila berlaku satu lafaz cerai, macam Tuan Iman kata tadi, permohonan pengesahan lafaz cerai perlu dibuat di mahkamah syariah. Okey. Soalan mahkamah mana yang berbidang kuasa untuk mendengar permohonan pengesahan lafaz cerai tersebut? Dia merujuk kepada pemohon yang akan memfailkan kes. Maknanya mana-mana pemohon yang sebagai contoh pemastautin ataupun penduduk di negeri Kedah boleh memfailkan kes permohonan pengesahan cerai tersebut di daerah masing-masing. Wa imma kalau katakan lafaz cerai berlaku dalam WhatsApp sekalipun, dia bukan merujuk kepada lafaz tersebut, tapi permohonan dia tengok kepada alamat dalam kad pengenalan kita ataupun alamat mastautin kita. Sekiranya kita alamat daripada KL contoh, tapi dah mastautin di Penang lebih daripada 6 bulan, makanya pemohon boleh memfailkan kes di Mahkamah Syariah Pulau Pinang ataupun di mana-mana daerah di daerah yang dia mastautin di dalam Pulau Pinang. Tapi dalam tempoh PKP ni menjadi satu isu yang agak berat. Mungkin kita boleh jelaskan selepas ni, ada soalan yang tentang berkaitan dengan PKP, insyaAllah. Okey, jadi mahkamah yang kita tahu adalah mahkamah syariah yang berbidang kuasa, dan sekali lagi saya tekankan, walaupun kita sebagai peguam syar'i ataupun orang awam, kita tidak ada kuasa untuk mengesahkan satu lafaz tersebut adalah sabit ataupun tidak. Walaupun kita mempunyai panduan ataupun kita mempunyai disiplin ilmu yang sama, namun kita tidak mempunyai kuasa. Sedangkan sebenarnya lafaz yang boleh disahkan hanya seorang hakim syar'i sahaja. Kerana hakim-hakim syar'i ini mempunyai tauliah daripada sultan ataupun tauliah terus daripada yang di-Pertuan Agong bagi negeri-negeri yang guna sama. Jadi ini adalah satu panduan kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan kita supaya tidak mengeluarkan satu terus keputusan sama ada benda itu sah ataupun tidak. Jadi seterusnya, soalan seterusnya saya terus kepada Tuan Nurul Iman. Okey, jadi bila dah lepas cerai, dalam keadaan PKP ini, ramai yang tanya, bila dalam keadaan PKP ini, mahkamah tutup dan segalanya tutup. Jadi pelbagai soalan, sebab tu kita terpaksa buat sekali lagi untuk tambahan lanjutan untuk menceritakan tentang talak ini. Okey, jadi apa keadaan yang perlu sekiranya setelah lepas cerai dalam keadaan PKP? Macam mana, apa yang panduan Tuan Nurul Iman untuk kepada yang telah melanggar syarat ataupun cerai kubur ini? Baik. Berkaitan dengan soalan tuan tadi, bila aku dalam keadaan suasana PKP ni ke? Ya. Okey, bagi pandangan saya, sangkut sikit sebab dia betul-betul dengar. Okey, ada soalan di sini daripada Tuan Syahril. Dia kata kenapa kamera Tuan Iman sengit sikit.
So kena kalihlah kamera tu sebab mungkin di live ke dalam keadaan sengit kan. Di live mungkin dalam keadaan sengit. Mungkin kalih sikit. Oh, dia ni kot. Apa? Dia terkalih sikit. Saya pusing. Okey, ni nampak Nampak dah. Betul dah. Kepala aku atas. Dia kepala kat atas boleh Sorry. Okey, minta maaf lah. Okey, ada. Boleh tuan pengurusi ulang balik soalan tak? Okey, baru sama balik dah. Okey, apabila telah melafaz cerai dan tadi kita telah membuat penerangan, Tuan Nas membuat penerangan, Tuan Iman telah membuat penerangan, pihak-pihak perlu memfailkan di mahkamah dan sebagainya. Jadi tindakan pada hari ini bila sekarang ni tidak ada PKP, dalam PKP pihak-pihak tinggal sekali, dan macam mana keadaan pihak-pihak yang perlu dibuat pada hari ini, sedangkan nak file di mahkamah tak boleh, nak jumpa peguam tak boleh, nak uruskan file tak boleh, sedangkan pihak-pihak telah melafaz cerai yang dikatakan cerai koboi tadi. Okey. Bagi keadaan individu yang berlaku dalam kejadian lafaz cerai koboi ketika mana PKP ni, bagi pandangan saya ada terbaca satu artikel akhbar di mana di negeri lain lah, tak silap Terengganu, yang mana saranan daripada pihak yang menyatakan bahawa bila mana berlakunya perceraian yang sangat meningkat ketika mana musim PKP ni, yang mana nasihat ataupun pandangan daripada pihak tersebut mengatakan bahawa sekiranya berlaku perlulah mendapatkan khidmat nasihat lah, terutamanya pada mana-mana perunding government ataupun pihak-pihak yang boleh untuk memberikan satu nasihat kepada pihak tersebut. Yang keduanya adalah pihak tersebut kalau boleh cuba berusaha untuk mencari satu titik persefahaman lah, di mana melihat kepada keadaan PKP ni memang mahkamah tutup dan kita tidak boleh untuk memohon sebarang tuntutan di dalam mahkamah syariah itu sendiri disebabkan keadaan PKP yang menyebabkan tindakan terhadap kes yang perlu untuk dibuat tidak boleh difailkan dan sebagainya. Jadi saranan saya lah, bagi saya tu kalau boleh bila mana dah kena duduk di rumah, you stay at home, cubalah kalau boleh tu cari penyelesaian yang lebih wajar lah, memikirkan tentang perkahwinan anak-anak dan juga keluarga pada masa akan datang, supaya mana tahu kita kata hikmah di sudut PKP ni dari segi perselisih faham yang ada tu mungkin dapat menjadi satu penyelesaian di musim PKP ni supaya dapat menjadikan hubungan rumah tangga itu semula lah. Dan sekiranya tidak ada langsung jalan penyelesaian juga, pihak-pihak tersebut bolehlah untuk membuat tuntutan sebab mana berakhirnya PKP ni dan setelah mana beroperasinya sebuah mahkamah syariah tersebut untuk menekan pemfailan kes tersebut. Okey, ada Tuan Nas ada apa-apa nak tambahkan sekiranya apa-apa berlaku perceraian di luar mahkamah, apa tindakan sebagai suami isteri sekiranya pihak-pihak dalam keadaan pada hari ini tidak boleh nak memfailkan pengesahan lafaz cerai? Baik Tuan, terima kasih Tuan. Saya ambil situasi pasangan yang berada di kampung. Di kampung ni, kalau kata macam kampung saya di Pendang, kebanyakan orang kampung ni bila berlaku perceraian dia akan report kepada imam. Dia akan beritahu kepada imam. Itu yang terdekat, dekat, yang agak dekat dengan orang kata apa, dengan masyarakat, yang paling dekat, tempat rujukan ataupun tempat untuk sumber orang kata apa, nak dapatkan sumber pendapat berkaitan dengan hukum syarak, berkaitan dengan masalah rumah tangga, berkaitan dengan masalah lafaz cerai. Masyarakat ni, orang kita ni dia akan refer kepada imam. Baik, bila berlaku PKP, dalam tempoh PKP, ada pasangan yang telah refer kes depa ni kepada imam. Dan imam pun, imam qaryah kita pula beritahu kepada, tanya pendapat saya. Macam mana depa ni nak bawa ke mahkamah ke macam mana? Saya beritahu mahkamah tak buka sekarang ni. Kan? Dan dalam kes pengesahan lafaz cerai ni, kalau katakan kita tengok kepada lafaz yang tengok kepada jenis lafaz, sama ada lafaz soreh ataupun kinayah, ada berlaku perbincangan di antara saya sebagai pengamal undang-undang dengan tuan imam, dengan imam qaryah
yang kita katakan sebagai pentadbir ataupun kita kata pentadbir agama di dalam skop Qaryah kampung ni. Jadinya kita ambil pendekatan untuk bagi khidmat nasihat kepada pihak-pihak supaya kalau katakan lafaz kinayah, kan, kalau katakan berlaku lafaz kinayah, pihak-pihak ni ada dirujuk kepada imam dan imam menasihatkan supaya ada tempoh bertenang di antara pihak-pihak. Sebolehnya bertenang di antara pihak-pihak. Dan kalau katakan berlaku lafaz yang soreh, tuan imam menasihatkan supaya rujuk kembali sebagai suami isteri, memandangkan pihak masih lagi ataupun suami isteri. Cumanya lafaz tersebut belum lagi disahkan ada sabit ataupun tak sabit di sisi Mahkamah Syariah. Cumanya yang menjadi jadi itulah di antara orang kata apa kekangan ataupun polemik dalam masyarakat kita berkaitan dengan lafaz cerai. Kalau berlaku lafaz cerai dalam PKP, agak sukar untuk kita bawa kes ke Mahkamah Syariah, melainkan permohonan pengesahan lafaz cerai ni dia tidaklah menjadi satu jenis kes yang dalam orang kata apa senarai kes-kes yang ada istilah keterdesakan yang menjadi keterdesakan dalam senarai kes di mahkamah. Jadinya itu yang menjadi pendekatan yang kita ambil dalam skop kampung, refer kepada imam, kan, refer kepada imam, ambil pendapat imam dulu, duduk macam mana dalam rumah tangga tu supaya orang kata apa suami isteri ni boleh kembali aman ataupun solusi yang terbaik boleh diberikan oleh pendapat orang kata apa ahli dalam hukum syarak ni. Okey, agak jelas. Okey, jadi saya teruskan soalan kepada okey. Apabila terjadi tadi dalam kata Ustaz, kata Tuan Nasaruddin menceritakan bahawa terdapat mana perlu kepada imam dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini maknanya ada satu keputusan ataupun jalan yang bukan disahkan, cuma hanya sebagai satu nasihat. Ini yang kena jelas. Mendangkan kalau ikut sekiranya hakim syar'i dipanggil ke tempat tersebut pun tidak boleh juga untuk membuat keputusan. Sebab hakim hanya membuat keputusan ketika jawatannya ataupun di mahkamah terbuka atau diisytiharkan sebagai mahkamah tertutup sahaja. Jadi soalan saya sikit lagi pada Tuan Nas, saya tanya Tuan Nas sikit lagi. Okey, siapakah apabila berlakunya perceraian sebegitu, saya tanya Tuan Nas, siapakah yang berhak untuk memfailkan pengesahan lafaz cerai ini selepas PKP? Ini juga menjadi tanda tanya persoalan orang awam yang selalu tanya siapa yang kena file, sama ada plaintiff itu isteri ataupun suami. Boleh jelaskan sikit kepada orang awam? Baik, asasnya mana-mana pihak sama ada suami ataupun isteri boleh memfailkan permohonan pengesahan lafaz cerai ini di Mahkamah Syariah. Asasnya macam tu, mana-mana pihak sama ada suami ataupun isteri. Tapi dalam skop rumah tangga, si suami perlu bertanggungjawab ke atas sesuatu lafaz yang pula berkaitan dengan hubungan suami isteri ni. Si suami perlu bertanggungjawab untuk memastikan sama ada lafaz cerai yang berlaku di antara suami dan isteri ni adakah sabit dengan talak ataupun tidak. Maknanya si suami sebagai orang kata apa pemimpin dalam rumah tangga perlu memainkan peranan yang sangat-sangat tinggi untuk memastikan hubungan di antara suami isteri itu dapat disahkan sama ada telah berlaku cerai ataupun tidak. Asasnya mana-mana pihak boleh filekan kes, boleh memfailkan cerai, boleh mohon untuk dapatkan buat kes permohonan pengesahan cerai. Si suami pun boleh mohon untuk buat satu kes permohonan pengesahan lafaz cerai. Tetapi bagi saya sebagai orang kata pemimpin rumah tangga, si suami perlu bertanggungjawab untuk memastikan permohonan pengesahan lafaz cerai itu difailkan sendiri oleh perlaku orang ataupun oleh penyebut lafaz tersebut. Okey, maknanya sekarang ni mana-mana pihak boleh memfailkan
Jadi sama ada plaintiff atau defendant, iaitu suami atau isteri, yang lebih bagus atau lebih baik suami sendiri yang perlu mengesahkan pengesahan lafaz cerai tersebut. Okey, jadi saya nak teruskan soalan seterusnya kepada Tuan Nurul Iman. Jadi lafaz cerai ini mahkamah perlu membuktikan sama ada lafaz tersebut adalah lafaz sabit ataupun tidak sabit perceraian dan melalui jenis-jenis lafaz sama ada sarih ataupun kinayah. Jadi Tuan Nurul Iman boleh jelaskan sedikit pada penonton kita pada malam ini apa yang dikatakan dengan sarih dan apa yang dikatakan dengan kinayah. Bab hukum syarak ni. Ya. Hurai secara umum sebab kita bagi secara umum, ya. Okey. Bagi budak faham ya, budak faham. Senang. Nak cerita orang kata apa? Bob. Saya buka matlamat materi pula. Okey. Boleh. Apa dia kinayah, apa dia secara sarih? Tahu apa dengarlah. Iman. Tuan Iman. Tak apa. Okey. Okey, try test sekali lagi. Tuan Iman. Bolehkah Tuan Iman? Tak boleh, boleh. Okey, sekali lagi. Okey, tak apa, kita teruskan sekali lagi. Mungkin kata, okey, tadi kita katalah ada satu soalan, saya cuba ini mungkin kita rujuk kepada soalan dulu. Okey. Ummu Bahjat. Ummu Bahjat seorang yang kita agak kenal kan, Ummu Bahjat ni. Jadi beliau berkata di sini, saya berbeza pendapat pada asasnya dalam undang-undang keluarga Islam, jika berlaku lafaz cerai di mahkamah, suami yang kena failkan pengesahan tersebut. Cuma masalahnya para suami ini hari ni Rini kan yang bertanggungjawab, so isteri lah juga yang fail cerai. Jadi soalan saya, mandangkan Tuan Nurul Iman masih ada di talian. Okey, Tuan Nurul Iman, bolehkah? Tuan Nurul Iman boleh? Suara tidak dengar, suara masih tidak dengar. Mungkin gangguan sebab Tuan Nurul Iman berada di Perlis, manakala Tuan Nasruddin di Pendang. Kedah. Di Kedah. Di Pendang, Kedah kan. Okey, boleh. Tuan Iman. Nurul Iman. Hello. Halo Nurul Iman. Okey. Tuan Nurul Iman try keluar dulu dan masuk semula balik. Sekali lagi, try keluar dulu daripada StreamYard ni dan masuk semula balik. Nanti saya akan ni. Okey. Tuan Nasruddin, sementara kita nak tunggu Tuan Nurul Iman untuk bagi penjelasan. Okey, berdasarkan Ummu Bahjat yang katakan tadi, biasanya sepatutnya lelaki yang kena failkan. Tetapi kebanyakan perempuan ataupun isteri yang failkan di mahkamah. Itu yang kebiasaan jadilah. Boleh yang kata kita terangkan, sekiranya seorang isteri, suami itu enggan untuk memfailkan pengesahan lafaz cerai tersebut dan selepas difailkan di mahkamah oleh si isteri ini, pihak isteri suami ini tidak hadir. Apa yang kita boleh buat kepada pihak suami ini? Baik, bila dalam situasi tersebut suami tidak hadir ke mahkamah bila mana satu permohonan pengesahan lafaz cerai telah dibuat oleh isteri di mahkamah syariah dan kes telah ditetapkan untuk sebutan kali yang pertama ataupun perbicaraan. Kita istilah orang kampung ni, kena panggil bicara, kena turun pergi mahkamah kali yang pertama. Suami tak mai. Jadinya isteri ada hak untuk dengan syarat penyampaian saman tersebut perlulah sempurna sampai ke pihak si suami.
sama ada yang mengikut aturan-aturan yang tertentu lah. Kalau nak kita cerita dari segi prosedur tu mungkin akan makan masa lagi. Saya cuma shortcut mengikut aturan-aturan penyampaian yang tertentu. Baik, jadinya bila mana penyampaian saman itu dah sempurna, si isteri berhak sekiranya suami masih tidak hadir ke mahkamah, si isteri ada hak untuk mohon kepada mahkamah dikeluarkan satu waran tangkap ke atas si suami untuk memastikan si suami hadir ke mahkamah bagi menjawab permohonan pengesahan lafaz cerai tersebut. Itu adalah hak kepada seorang pemohon untuk memastikan kehadiran dalam si suami dalam kes pengesahan lafaz cerai. Ini sebab dalam kes pengesahan lafaz cerai keterangan daripada si suami amat penting bagi memastikan kedudukan lafaz tersebut sama ada sabit dengan talak ataupun tidak. Istunya daripada sudut situ kita boleh mohon si isteri ni boleh mohon kepada mahkamah untuk dikeluarkan satu lafaz cerai, untuk keluarkan satu waran tangkap ke atas si suami ke mahkamah. Okey, jadi seterusnya saya teruskan kepada Tuan Nur Iman. Boleh ada di talian? Ada di talian. Dengar? Okey, dengar clear. Dengar. Okey, dengar dah. So dia negeri kayangan ni dia sayu-sayu ya bunyi dia kan. Kayangan ni. Okey. Jadi saya nak kluster kayangan. Okey, saya nak tanya Tuan Nur Iman macam saya katakan tadi, yang dibezakan dengan lafaz sarih dan lafaz kinayah. Terang secara umum saja. Okey, di segi maksud lafaz soreh ni adalah lafaz yang jelas lah. Lafaz yang jelas seperti mana ada perkataan cerai ataupun talak yang mana membawa maksud kepada perpisahan ataupun terpisahnya antara pihak-pihak ni lah, iaitu suami isteri, hubungan perkahwinan kepada bercerai. Okey, contohlah aku ceraikan hang ataupun aku lepaskan hang tapi berserta dengan niat lah. Berbeza dengan kinayah. Kinayah juga kinayah ni bermaksud macam sindiran ataupun kiasan yang mana dia tak membawa maksud kepada cerai itu sendiri. Contoh, aku tak mau tengok muka hang. Hang balik omong-omong hang. Itu contoh lah yang saya boleh bagi untuk kefahaman lah. Tak apa clear? Jelas dengar? Jelas dah. Tadi dia macam putus-putus sikit. Okey, baik. Secara senangnya kita nak faham, soreh ni maksudnya ada perkataan talak dan juga cerai lah. Tak kisah ayat tu berbunyi macam mana, tapi ada cerai, ada perkataan talak, itu membawa maksud kepada soreh lah. Contoh, aku ceraikan hang dengan talak satu. Itu memang full. Dia punya lafaz yang membawa maksud kepada perceraian. Kalau berkinayah pula, maksud dia aku lepaskan hang. Macam tadi saya tersilap, saya mohon maaf yang aku lepaskan hang tadi adalah kinayah, bukan soreh lah. Maksudnya lepaskan hang ni kita pun tak pasti sama ada lepaskan tu membawa maksud nak bercerai ke ataupun dia nak melepaskan sesuatu. Jadi itu bermaksud kepada kinayah ataupun lain-lain perumpamaan yang membawa maksud kepada kiasan tadilah. Dan sekiranya ada daripada Tuan Nasruddin ingin menambah ataupun daripada pengurusi, silakan. Betul dah tu. Tepat dah. Clear dah. Cuma dia tersangkut. Cuma yang jelas yang kita nampak, sarih itu nyata walaupun tanpa niat dia tetap sabit. Manakala kinayah ini dia perlu disertakan dengan niat walaupun sama-sama. Kalaulah dia kata hampir balik rumah hang dan dia masih berniat untuk melafazkan cerai, maka cerai tersebut adalah sabit. Dan sekiranya dia tidak mempunyai niat itu tidak sabit. Dan yang paling penting di mahkamah syariah sebenarnya tuan-puan, kita di mahkamah bukan kita hendak mensabitkan sahaja. Kita boleh membuat satu permohonan tidak mensabitkan perceraian. Sama ada sabit atau tidak sabit, kita berada di landasan undang-undang. Bukan istilah kalah dan menang. Sabit menang, tak sabit kalah, itu bukan. Just kita mensabitkan ataupun tidak mensabitkan bagi perkahwinan itu pasangan masing-masing. Jadi saya teruskan dengan Tuan Nasruddin. Okey, tadi yang diceritakan dengan sekiranya suami itu tidak hadir dan dikenakan waran tangkap. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, sekiranya mempunyai saksi dua orang lelaki. Waran tangkap tidak dapat jalan. Waran tangkap tidak dapat jalan, tapi mempunyai saksi lelaki yang mendengar lafaz cerai tersebut. Yang keadaan yang pertama. Yang kedua, tidak mempunyai seorang saksi pun. Suami walaupun dikenakan waran tangkap
masih lagi tidak hadir. Ini yang selalu yang kita dah buat kes. Yang tak nak cerita sikit. Apa yang isu jadi? Ya. Baik, situasi yang pertama, suami tidak hadir tapi ada 2 orang saksi lelaki yang mendengar lafaz tersebut daripada si suami. Saksi-saksi tersebut boleh dan perlu dibawa ke mahkamah untuk diambil keterangan. Dan keterangan saksi tersebut amatlah penting dalam menentukan sabit ataupun tidak lafaz cerai yang berlaku di antara pasangan tersebut. Kalau ada saksi kena bawa pergi mahkamah. Okey. Kalau katakan situasi yang kedua, zaman dah sempurna, suami tidak hadir langsung, warrant tangkap tidak berjaya dan tidak ada saksi yang mendengar lafaz cerai tersebut berlaku. Saksi ini kita kata lafaz cerai berlaku dalam bilik depa. Dalam bilik depa je. Antara depa dua je. Kan? Anak pula, kalau kata anak umur 3 tahun, mana tahu apa lagi. Tak boleh nak jadi panggil jadi saksi. Kan? Menjadi satu perkara yang agak rumit dalam usaha untuk memastikan lafaz tersebut sabit dengan talak ataupun tidak. Sekiranya si isteri yang memohon pengesahan lafaz cerai di mahkamah, kalau nak mensabitkan juga lafaz cerai tersebut, bergantung kepada keputusan ataupun arahan daripada hakim syar'i yang mendengar perbicaraan tersebut. Sama ada kes tersebut dia adalah mengikut prosedur-prosedur yang tertentu, sama ada kes tersebut orang kata ditolak. Sebab kok mana pun dalam bab pengesahan lafaz cerai ni, lafaz kalau tak ada saksi, si suami itu memang kena hadir ke mahkamah. Memang kena hadir untuk menentukan lafaz tersebut berlaku dan dikeluarkan oleh si suami. Kalau tak ada saksi, agak berat dan mungkin ada tindakan-tindakan yang akan dijelaskan oleh hakim bicara dalam yang mendengar kes pengesahan lafaz cerai tersebut. Ya. Dan kebanyakan saya tambah sikit, dan kebanyakan kebiasaannya lah apabila kita mengenali, sebab kita mengenali hakim-hakim yang mana yang sentiasa mengendalikan perbicaraan, kadang-kadang hakim-hakim ini memerlukan saksi untuk dibawa ke mahkamah. Jadi sekiranya tiada saksi, kes diarahkan untuk ditarik balik untuk memfailkan fasah dan sebagainya untuk tuntutan perceraian. Dan ada juga alasan-alasan yang tertentu daripada ahli akademik yang mengatakan bahawa pada zaman hari ini, sukar kita nak cari kadang-kadang yang akademik ataupun yang berpelajaran ini tinggal di satu kampung, dan mereka ni tinggal di kondominium dan sebagainya yang terputus daripada hubungan masyarakat. Jadi keadaan mereka ini menjadi satu persoalan undang-undang pada hari ini untuk kita bahaskan pada masa akan datang. InsyaAllah mungkin kita akan buat sesi itu pada masa akan datang. Jadi soalan seterusnya saya merujuk pada satu pertanyaan daripada Syaza Alia, seorang student UKM. Okey, kita baca bersama-sama, mungkin Tuan Iman boleh jawab kan? Okey. Ini student UKM. Jika suami lafazkan cerai dekat WhatsApp dan dia rujuk semula isterinya, dan jika diikutkan dia kena memfailkan pengesahan lafaz cerai dekat mahkamah dan tunggu keputusan hakim sama ada jatuh atau tidak lafaz tersebut. Okey, itu soalan yang pertama. Yang kedua, dia perlu memfailkan pengesahan rujuk juga. Jadi dalam tempoh PKP ini agak tersekat untuk buat semua tu sebab mahkamah tutup. Jadi macam mana dengan tempoh iddah isteri dan suami tu boleh bersama dengan isterinya ataupun tidak? Dia ada 2 soalan. Soalan yang pertama, WhatsApp cerai, lepas tu dia nak file pengesahan lafaz cerai, sama ada jatuh ataupun tak. Mungkin Tuan Iman boleh jawab soalan ni? Baik. Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan. Baik, saya cuma berpandu balik kepada kenyataan yang Ustaz Nasruddin bagi tahu tadi. Kejadian ini hampir samalah keadaan dia bila mana berlaku lafaz cerai secara WhatsApp, tak kisahlah secara apa pun, bila mana dilihat kepada keadaan ni, berkemungkinan si suami itu mengakui bahawa dia ada niat lah dengan WhatsApp tu untuk ceraikan isterinya, maka mungkin juga berlaku perceraian antara kedua-dua pihak. Baik, jadi dalam tempoh tersebut pihak-pihak ni ada berlaku iddah, dan pada masa yang sama mungkin dia boleh dapatkan nasihat daripada imam ataupun orang yang terdekat yang mempunyai pengetahuan di sudut hukum syarak ni supaya dapat memudahkan dia memahami situasi yang berlaku. Jadi pada pandangan saya,
mungkin dia boleh untuk merujuk semula isteri dia dalam masa yang sama dalam tempoh PKP ni, atau dan selepas pada tu minta maaf, soalan tadi hilang mana tu? Ya. Dia tertutup muka sebab tu saya hide kan. Oh, okey. Jadi dalam tempoh PKP ada sekat untuk memfailkan mahkamah itu. Jadi macam mana tempoh edah suami isteri boleh bersama dengan isterinya? Baik. Dalam tempoh edah tu kalau pihak-pihak ingin meneruskan perkahwinan bersama, pihak-pihak boleh merujuk. Yang tu soalan yang kedua kot, Tuan Iman. Ya. Tuan Iman, yang tu yang soalan yang kedua kot. Yang pertama yang dia tanyakan di sini, suami lafazkan cerai dekat WhatsApp dan dia rujuk semula isterinya, dan jika diikutkan dia kena memfailkan pengesahan lafaz cerai dekat mahkamah dan tunggu keputusan hakim sama ada jatuh ataupun tidak. Ya, yang pertama. Lepas tu yang kedua baru cerita tentang rujuk. Cerita tentang yang pertama dulu. Lafaz cerai dan rujuk. Okey. Panjang sangat soalan, okey. Okey. Silakan arti maksudnya jika lafaz tu ni masalah rujuk. Baik. Jadi sama ada jatuh ataupun tidak lafaz tersebut. Okey. Jadi dalam keadaan macam ni, kalau contoh dia dah tahu kata pihak-pihak ni dah tahu kata mengakui bahawa memang ada niat nak cerai, jadi memang sabitlah jatuh talak, walaupun dalam tempoh PKP ni kita tidak boleh untuk memfailkan sebarang kes lah di mahkamah disebabkan mahkamah tutup. Jadi dalam tempoh tersebut juga, kalau pihak-pihak ni ingin bersama, maksudnya dia kena merujuk dalam tempoh edah selagi mana ingin merujuk semula, dia kena merujuk dalam tempoh edah lah. Dan saya berbalik pada soalan, terjawab kan soalan nombor 1 tadi? Okey. Yang keduanya, bila mana dah berlaku rujuk, jadi dalam tempoh ni memang susah untuk memfailkan pengesahan rujuk. Baik, dalam tempoh edah. Jadi, suami boleh bersama ataupun tidak? Bagi saya, pandangan saya boleh bersamalah sebab dia dah berlaku rujuk antara pihak-pihak suami isteri. Cumanya tak ada pengesahan daripada pihak mahkamah lah ataupun untuk mereka nak nyatakan bahawa benda ni adakah sah mereka boleh bersama ataupun tak boleh. Itu pandangan saya lah. Cuma kalau ada pandangan daripada Tuan Nas, boleh tambah untuk jawapan saya tadi. Okey, Tuan Nas boleh tambah lagi sikit kalau dari pemahaman Tuan Nas? Mungkin saya boleh tambah sikit lah. Lafaz cerai berlaku, contoh lafaz cerai berlaku 1 hari bulan. Okey. Kemudian lafaz rujuk berlaku 2 hari bulan 5. Contoh. Okey. Kalau diikutkan memang dia kena memfailkan permohonan pengesahan lafaz cerai di mahkamah. Okey. Kalau macam saya ambil contoh di dalam keadaan ataupun amalan di negeri Kedah, bila berlaku lafaz cerai dan lafaz rujuk dalam tempoh yang kita kata agak singkat, kes yang pertama sekali perlu difailkan adalah permohonan pengesahan lafaz cerai. Tak boleh terus kita failkan pengesahan rujuk. Okey, failkan kes pengesahan lafaz cerai terlebih dahulu, dan sekiranya lafaz tersebut sabit di sisi mahkamah akan arahkan supaya kita buat pendaftaran lafaz cerai tersebut, pendaftaran cerai di pejabat agama di daerah masing-masing, di pejabat agama yang berkuat kuasa di dalam daerah yang sama dengan mahkamah syariah tersebut. Okey. Naik ke pejabat agama ni kita kena faham adalah pentadbir nikah, cerai dan rujuk. Di dalam negeri Kedah, dalam negeri Kedah bila mana berlaku rujuk dalam tempoh iddah, selalunya dia akan terus bawa kes tu di hadapan pegawai agama daerah, di hadapan qadi untuk diputuskan sama ada lafaz rujuk yang berlaku pada tarikh 2 hari bulan itu adakah sabit di sisi hukum syarak ataupun tidak. Okey, contoh yang lain ataupun dalam arti yang lain, pihak-pihak ni kena failkan pengesahan lafaz cerai dulu buat mana pun. Cerita juga dalam kes pengesahan lafaz cerai ni bahawa rujuk telah berlaku pada 2 hari bulan. Okey, mahkamah yang mendengar kes tersebut boleh memutuskan sama ada terus memutuskan lafaz cerai ataupun juga lafaz rujuk dalam keadaan yang sama, dan mahkamah juga
boleh memutuskan berkaitan dengan lafaz cerai sahaja dan kemudian mengarahkan pihak-pihak ni untuk membuat pengesahan rujuk di hadapan pentadbir nikah cerai dan rujuk. Dan itu yang menjadi selalunya amalan dalam negeri Kedah ni macam tu. Okey. Tapi dalam tempoh PKP ni, soalan yang paling penting, dalam tempoh PKP ni macam mana? Sebab pejabat agama tutup. Okey. Permohonan sebarang urusan di pejabat agama ni cuma melibatkan urusan permohonan yang baru ni, permohonan untuk permohonan nikah dan juga urusan berkaitan dengan hal ehwal masjid. Okey. Jadinya berkaitan dengan cerai dan rujuk ni, kita tak dengar lagi sama ada pejabat agama sudah mulakan operasi dalam dalam isu cerai dan rujuk. Tapi dalam tempoh PKP, macam saya kata sebelum ni, bila berlaku lafaz cerai perlu dirujuk kepada alim ataupun orang yang ada ilmu tentang hukum syarak di dalam kawasan setempat. Dan kalau dikatakan sebagai contoh di kawasan bandar sekalipun, kena cari imam qariahnya siapa, rujuk ke tempat fasalu ahli zikr. Orang kena tanya siapa orang yang ada ilmu yang berkaitan dengan hukum tersebut. Okey. Sama ada boleh soalan yang kedua tadi dia kata yang kedua dia perlu memfailkan pengesahan rujuk juga. Kalau di Kedah bila dah failkan pengesahan lafaz cerai, tapi rujuk tu berlaku dalam tempoh iddah, terus buat permohonan atau pengesahan rujuk di hadapan pentadbir NCR. Okey, dan kemudian jadinya dalam tempoh ni agak tersekat untuk buat semua tu sebab mahkamah tutup. Okey. Jadi macam mana dengan tempoh iddah isteri dan suami itu, boleh bersama dengan isteri ataupun tidak? Okey. Sebab tu saya kata refer balik kepada orang yang alim tentang hukum syarak. Dalam PKP ni lah kita kena perjalanan kita terhad, kawasan-kawasan tak boleh nak bergerak dengan lebih lanjut dengan jauh. Jadinya kita perlu cari sumber rujukan, sama ada peguam syar'i, tuan imam yang tahu, yang arif tentang hukum syarak. Dari sudut prosedur mungkin kita tak boleh nak laksanakan lagi. Dari sudut hitam putih ni, undang-undang bertulis, undang-undang manusia ni kita tak boleh nak follow lagi, tak boleh nak buat lagi, tapi kita kena betul dulu dari sudut hukum syarak Allah Taala ni. Maknanya sebab dia ada soalan tentang boleh bersama ataupun tidak tu. Kan? Itu dia refer kepada undang-undang Allah Taala. Kan? Boleh bersama atau tidak tu undang-undang Allah Taala. Refer balik kepada tuan imam yang arif tentang hukum syarak supaya boleh tentukan lafaz cerai dan juga lafaz rujuk yang berlaku dalam tempoh PKP ni, kedudukan suami isteri itu sama ada telah terpisah ataupun bila dirujuk tu dah boleh jadi suami isteri yang semula. Urusan pendaftaran, urusan mula boleh dibuat selepas PKP nanti, insya-Allah. Boleh kot itu Tuan Nazri. Mungkin Tuan Nazri boleh tambah lagi. Boleh dah tu, insya-Allah dah. Cuma nak tambah pun dah jelas habis dah tadi dua ni. Okey, ada soalan seterusnya lagi. Daripada Dr. Rohani Abdul Rahim. Okey, yang ni saya bagi kepada Tuan Iman. Tuan Iman ni biasanya, soalannya ugutan cerai biasa isteri dengar. Apa nasihat? Maknanya maksud Dr. Rohani ni, maknanya isteri ni sentiasa dengar daripada mulut suami ni cerai. Nampak tak? Sama ada cerai itu adalah lafaz sarih ataupun kinayah. Okey, jadi pandangan Tuan Iman, macam mana pandangan Tuan Iman apabila lafaz cerai itu berada sentiasa di mulut suami sehingga isteri ni mendengar ugutan cerai. Maknanya kalau tak buat ni aku cerai, kalau buat ni aku cerai. Ini yang saya faham dari segi maksud Dr. Rohani. So Tuan Iman boleh cerita sikit, huraian sikit macam ni. Baik, terima kasih. Soalan bercabar. Okey, ugutan cerai biasanya isteri dengan apa nasihat? Okey, baik. Kalau bagi pandangan saya lah, bila mana isteri ni dia dengar selalu suami nyebut cerai kan. Jadi kalau tengok tu pada pandangan saya lah, ugutan tu sendiri mungkinlah dia hanya kita kata ni hanya pandangan saya lah bukan kita kata pada benda tu boleh untuk kata-kata yang kebiasaan lah.
pada ugutan cerai ni selalunya kalau macam contoh anak guam saya pun ada juga datang macam tanya macam mana selalu ugut cerai-cerai tapi tak cerai pun. Just ugutan saja. Ada juga yang anak guam terus ambil tindakan memfailkan tindakan tersebut dengan mengatakan suami dia dah lepas cerai. Jadi bila masuk kepada kes dibawa ke mahkamah. Jadi mahkamah membawa kes tu tidak disabitkan perceraian disebabkan tak ada langsung unsur niat untuk menceraikan isteri dia, hanya ugutan untuk nak gempak je. Contoh macam itulah. Jadi apa nasihat saya? Selagi mana kita boleh bersabar dan tahan ugutan yang kita kata tak mengancam lah, maksud saya tak mengancam ataupun tak membawa kepada keberatan sehingga boleh menyebabkan benda tu kita perlu untuk ambil tindakan pada mahkamah. Sabarlah saya boleh katakan. Tetapi andai kata ada juga berlaku demikian, saya memberi nasihat untuk merujuk kepada khidmat kaunseling pada terus pejabat agama lah. Pejabat agama supaya mendapat pihak-pihak mendapat kaunseling serta teguran di atas apa benda yang berlaku masalah dalam rumah tangga tersebut. Supaya benda ni dapat satu pencerahan, supaya suami tu taklah ugut lagi isteri untuk minta cerai. Kan? Jadi bagi pandangan saya macam itulah. Okey, saya tambah sikit lah dari pandangan saya. Pandangan sebagai pengurusi kan majlis pada malam ni, saya cuba tambah sikit dari segi sekiranya berlaku lafaz cerai, apa-apa sahaja lafaz cerai, si isteri ni wajiblah mencatatkan apa sahaja lafaz cerai dan perlu difailkan di mahkamah untuk pengesahan. Sama ada sabit ataupun tidak sabit itu bukan matlamat kita, tetapi supaya hati kita pasangan suami isteri itu tidak menjadi was-was dalam perhubungan suami isteri, dan kemungkinan boleh menjadi pengajaran. Sebab ada 3 perkara yang tidak boleh dimain-main, iaitu nikah, cerai dan rujuk. Walaupun dia mengatakan cerai tetapi terlintas di hati. Ada satu ketika dulu ketika saya mengendalikan kes, walaupun si seorang suami ini tidak mengakui bahawa dia melafazkan cerai, mungkin hakim ini dia cerdik dan dia alim, dia berkata kepada si suami ini, dia kata, aku dengar hang nak pergi, kamu nak pergi ke Amerika. Jadi kalau kamu pergi ke Amerika, saya minta kamu sumpah, dan sumpah kamu itu palsu, jatuh kapal terbang. Kamu nak sumpah ataupun tidak? Ini kekuatan pada sumpah, iaitu yamin, sama ada dia sanggup bersumpah ataupun tidak. Ini dari segi patut diberi pengajaran dan pelajaran. Dan mungkin Tuan Nasruddin boleh cerita sikit jenis orang yang sentiasa mulutnya berada dengan lafaz cerai di mulutnya. Boleh bagi penonton dengar sikit. Saya setuju Tuan Syazril tadi yang kata apa tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan Syazril kata tadi dah hilang dah. Ugutan cerai. Baik. Ugutan cerai ni berkaitan dengan sesuatu lafaz tu perlu ditulis. Itu betul. Yang tu saya setuju. Lafaz yang berlaku bila masuk, mana kata suami sebut ada perkataan talak, ada perkataan aku lepaskan, aku ceraikan, aku talakkan engkau. Ada perkataan yang membawa maksud orang kata apa ke arah untuk memisahkan suami isteri, perlu dicatat tarikhnya, catatkan masanya, catatkan tempat berlakunya lafaz tersebut. Sama ada dalam WhatsApp, dalam rumah, di dapur, di dalam kereta, di mana-mana saja, atas motor mungkin. Ugutan cerai ni, bila sebut pasal ugutan cerai, orang Kedah kata situasi yang mudah fahamnya, bila bergaduh ni, anak cerai tak? Duk tanya. Kan? Cerai saya ikut, cerai saya ikut. Kan? Cerai saya ikut, lepas saya ikut, bagi talak lagi ha. Kadang-kadang dia kata macam tu. Itu ugutan lah kalau cara orang Kedah lah. Okey. Selalunya ugutan ni, bila berlaku ugutan, macam Tuan Syazril kata tadi, memang perlu juga dibawa sama ada nak tentukan lafaz tersebut membawa maksud ke arah perceraian, ada niat ataupun tidak ada niat untuk melepaskan ataupun mentalakkan isteri. Itu penting. Cuma yang situasi ugutan ni, sebolehnya si isteri rujuk, kalau katakan rujuk yang kawan ataupun kita kata sahabat yang terdekat, dalam arti kata dekat bagi kita kaum orang Melayu kita ni, refer balik dengan family lah kan, jumpa bagi tahu kat mak ayah kan, mak ayah dekatkan dengan family.
dekatkan dengan family, situasi ataupun kita kata yang boleh memberi nasihat kepada si suami, seseorang refer pada seseorang yang boleh bagi nasihat kepada si suami untuk menjaga kalam setiap orang kata apa, kalam ataupun kata sepanjang hubungan suami isteri tersebut. Perlu orang kata apa, ada seseorang yang lebih, kita kata cari seorang yang lebih orang Kedah kata kalau suami ni orang, kalau nak sembang dengan orang tua ni, cari orang tua. Orang yang boleh menundukkan ego suami dia. Kan? Cari pak saudara ke, pak menakan ke, tok menakan ke yang boleh menundukkan ego suami supaya suami tak buat lagi, tak melafazkan lagi sebarang ugutan cerai yang selalu dia dengar dalam hubungan suami isteri. Boleh itu. Okey. Saya mungkin boleh sebab kita perbincangan kita secara umum, jadi sekiranya perlukan bantuan dan khidmat guaman syar'i mungkin yang berhadapan ataupun yang berdekatan dengan mana-mana pihak-pihak ataupun penuntut boleh dapatkan khidmat bantuan. Jadi seterusnya, soalan saya seterusnya, jadi adakah pencerai di luar mahkamah, saya terus kepada Tuan Iman, adakah perceraian di luar mahkamah ini adalah satu kesalahan? Baik. Memang kalau bercerai di luar mahkamah, merujuk pada section sendiri, enactment ada menyatakan bahawa sekiranya berlaku perceraian di luar mahkamah, pihak suami itu akan dikenakan tindakan lah, dihukum iaitu denda tidak melebihi daripada RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali, iaitu denda dan juga penjara. Tetapi mengikut amalan saya lah, kalau beramal di Perlis, di Kedah, di Perlis pernah berlaku, di Perak pernah berlaku, di Perlis dan Kedah belum pernah lagi lah. Saya nampak mungkin atas bunyi bicara mahkamah ataupun arif Tuan Hakim tu sendirilah berkaitan dengan pihak-pihak yang kes tersebut. Jadi kalau merujuk pada enactment tu, memang kalau berlaku perceraian di luar mahkamah akan dikenakan tindakan lah dan merupakan satu kesalahan disebabkan perceraian apa-apa pun perlu dilafaz di hadapan hakim dan juga perlu difailkan pengesahan lafaz cerai ataupun perceraian tersebut di dalam mahkamah itu sendiri, dan tidak boleh untuk kita buat cerai kobol lah macam yang tajuk kita bincang pada hari ini. Jadi itulah yang saya maksudkan, memang ada tindakan lah yang dikenakan bagi cerai di luar mahkamah. Okey, dan Tuan Nasruddin mungkin boleh tambah sikit macam mana dari segi pengesahan lafaz cerai ni. Kadang-kadang orang awam ni dia akan kata, ni saya tak mau pergi mahkamah ni sebab lagi saya nak kena bayar denda. Denda tu iaitu RM1,000 ataupun 6 bulan penjara itu. Jadi pada hari itu ke ataupun dia kena dirujuk kepada unit lain pula selepas itu untuk dibuatkan denda ini. Boleh jelaskan pada orang takut sebab dia pun tak mau pergi mahkamah tu sebab denda tu dibayar pada hari itu. Mungkin jelaskan sikit bagi orang faham tentang isu ni. Mudah, senang ceritanya, kita nak bagi orang-orang faham. Kesalahan lafaz cerai di luar mahkamah ni dia bukanlah dalam kategori jenayah syariah dalam kanun jenayah syariah, bukanlah dalam list kanun jenayah syariah. Kesalahan perceraian di luar mahkamah ni dia dipanggil kesalahan orang kata apa, pentadbiran. Mudah cerita dari sudut mentadbir. Dia melanggar undang-undang pentadbiran. Kan? Bila mana berlaku kita dah buat, dia akan jadi orang kata apa, akan jadi dua kes yang akan melibatkan pihak-pihak. Yang pertama sekali, pengesahan kes permohonan pengesahan lafaz cerai. Bila mana lafaz tersebut disahkan oleh mahkamah, disabitkan dengan talak, lafaz tersebut berlaku di rumah dan lafaz tersebut telah dibicarakan dan lafaz tersebut telah orang kata apa, disahkan oleh mahkamah. Mahkamah akan arahkan supaya pihak-pihak ini membuat satu pendaftaran perceraian di pejabat agama yang berbidang kuasa. Okey. Pejabat agama dia akan refer kepada Jabatan Pendakwaan Syar'i. Dia akan refer kepada Jabatan Pendakwaan Syar'i untuk memulakan kes pendakwaan terhadap kesalahan penceraian di luar mahkamah. Dan
soalan Tuan Syazril tadi ni, adakah dibayar denda tu pada masa bila? Ceritanya masa kita buat kes permohonan pengesahan lafaz cerai tu tak bayar denda lagi. Dia tak, bukan denda pada masa tu. Dia dendanya pada bila mana pendakwaan, Jabatan Pendakwaan Syar'i mengeluarkan satu notis kepada kita untuk hadir ke mahkamah di atas kesalahan penceraian di luar mahkamah. Dan kes tersebut akan dibicarakan dan akan diputuskan oleh hakim berapa denda yang perlu dibayar. Jadinya kita bayar pada hari bicara tentang kes yang dibuat oleh pendakwaan, bukan kes yang dibuat oleh kita. Bukannya kes yang kita filekan sendiri. Kes tu pendakwa yang buat, pendakwa syar'i yang buat. Kita kata mudah, orang awam ni kalau mudah ceritanya, pejabat agama dia akan panggil kita semula, istilah je pejabat agama lah kan. Pejabat agama akan panggil kita semula pergi mahkamah, bagi tahu balik kat mahkamah, kita cerai di luar mahkamah ni sebab apa. Abang kata kita tak tahu dari sudut prosedur, kita ni orang awam, kita tak faham tentang undang-undang syariah ni. Jadinya dari sudut orang kata apa, kadar denda, kadar hukuman yang akan dikenakan tu akan diputuskan berdasarkan kepada alasan-alasan kita ataupun rayuan kita yang boleh dibuat pada hari diputuskan. Maksudnya bayaran denda tu dibuat dalam kes pendakwaan, dalam kes pendakwaan tu berjalan. Bukan kata denda tu masa kita buat pengesahan lafaz cerai ni. Kes yang kedua itu mungkin akan makan masa dalam berbulan-bulan selepas kes pengesahan lafaz cerai ini dah selesai. Dia akan makan masa. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 6 bulan. Tambah pula ni tempoh KP pula ni. Kita tak tahu lagi kan. Mungkin akan masa. Mungkin dalam tahun depan kes pendakwaan baru boleh berjalan. Mungkinlah. Okey, kita dah sepatutnya kita 30 minit je hari ni, tapi disebabkan dua panel kita, dua timbalan pengurusi PJSM negeri-negeri yang cukup hebat berhujah dan telah sampai 56 minit, dan saya bagi peluang 30 saat kepada Tuan Iman untuk cakap berkaitan dengan apa yang nasihat kita tentang cerai koboi ini. Baik, terima kasih pada panel. Pada ini nasihat saya lah pada yang mengalami cerai koboi di musim PKP ni, apa yang sewajarnya dibuat adalah perlu mendapatkan khidmat ataupun bertanya kepada orang yang ni lah, yang mempunyai pengetahuan di segi hukum syarak ataupun pengetahuan di sudut undang-undang syariah ni lah. Contoh, kalau tak ada lawyer syar'i yang jiran kita itu, tanyalah imam Qadhi, imam yang panel-panel yang tadi sebut untuk rujukan supaya mendapat satu pencerahan lah apa yang tindakan ataupun adakah lafaz cerai yang berlaku tersebut berlaku pensabitan talak yang macam mana, ataupun kedudukan, bolehkah duduk satu bumbung dan sebagainya, supaya benda ni dapat menjadi satu panduan lah sementara kita menunggu isu yang melanda di negara kita ni selesai, dan juga semua pejabat-pejabat yang terutama sekali mahkamah syariah ataupun lain-lain sektor-sektor dibuka semula dan beroperasi untuk memudahkan urusan-urusan yang tergendala yang mana yang berlaku sepanjang PKP ni. Okey, ni Tuan Nas ada 30 saat untuk apa-apa ucapan, bukan ucapan yang raya lah. Ucapan nasihat lah. Okey, untuk cerai koboi. Tak boleh ucap raya lagi lah. Awal lagi. Okey. Baik. Asasnya kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Semua orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin tu bertanggungjawab ke atas diri yang dipimpin. Diri kita sendiri sebenarnya adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Wahai si suami, kamu bertanggungjawab ke atas setiap lafaz yang kamu keluarkan. Jadinya jaga iman, jaga amal, tambah pula ni dalam keberkatan Ramadan ni, kita jaga iman, bukan jaga tu iman. Jaga nur iman kah? Nur iman sebelah ni. Okey. Jaga amal kita, jaga iman kita supaya dapat orang kata apa? Sebab tutur kata kita dapat menjaga hubungan yang harmoni dalam rumah tangga. Dalam tempoh yang ini sebenarnya masing-masing kena orang kata apa, berwaspada setiap lafaz yang dikeluarkan. Kalau berhadapan dengan dalam rumah tangga tu si suami yang agak agresif,
si isteri ambil kena orang kata kena pandai, kena cerdik. Jangan jadi orang kata demo, jangan jadi kena cerdik. Kena macam Tuan Syazri kata tadi, tulis apa yang telah dilafazkan. Kalau dalam isu lafaz cerai lah, tulis apa yang telah dilafazkan oleh suami, perincikan dari sudut tarikh, masa dan tempat berlakunya sesuatu lafaz cerai yang berlaku di dalam rumah tangga. Dan jaga diri, jaga hati, jaga iman, jaga amal, insya-Allah hubungan rumah tangga tu insya-Allah akan terjamin sejahtera sehendaknya. Okey, terima kasih kepada Tuan Nurul Iman pada malam ini dan juga Tuan Nasaruddin yang kedua-duanya adalah timbalan pengurusi PJSM bagi negeri Kedah dan negeri Perlis. Dan perbincangan kita ini adalah secara umum dan sekiranya perlu kepada penasihat undang-undang yang jelas, perlu mendapatkan khidmat nasihat yang peguam syar'i yang bertaulah di berdekatan dengan puan-puan sendiri. Dan segala apa yang kami berikan pada malam ini, yang buruk itu adalah datang daripada kami sendiri dan baik itu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam solusi syariah pada siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.